Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar sains untuk kelas 1 gemilang di bawah bab apa Haziq kita ni sekarang? Jirim. Okey, bab jirim dan kita akan bincangkan tentang sifat fizik jirim. Okey. Okey, cuba lihat buku teks muka surat 140 ya. Okey. Haziq boleh tak dulu baca apa yang ditulis pada perenggan pertama pengenalan kepada sifat fizik jirim. Baca kuat-kuat. Muka surat 140. Ya. Setiap jirim mempunyai sifat-sifat fizik yang tersendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat fizik? Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukur sifat fizik jirim. Bergantung kepada jenis bahan yang membentuknya. Perhatikan gambar foto 5.2. Apakah bahan utama yang membentuk sebuah kayak? Bolehkah anda menyatakan sifat-sifat fizik kayak tersebut? Rajah 5.3 menunjukkan beberapa contoh sifat fizik jirim. Okay, very good. Okay, jadi soalan dia tanya, bolehkah kita nyatakan apa yang membentuk kapal ataupun kayak tersebut? Pekerja ke cecair ke gas? Gas. Pepejal. Pepejal ke? Kalau pepejal dia tu logam ke bukan logam? Bukan logam. Okey, fiber. Fiber glass. Ataupun serabut, gelas serabut. Fiber kaca serabut dia panggil. Okey, yang mana dia ringan tapi dia tahan lama ataupun dia kukuh. Okey, itu maksud sifat fizik. Yang mana kita nampak, kita boleh royak dia logam ke bukan logam. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 141. Cai Gaza mempunyai takat didih yang berbeza. Takat didih air atas Celsius. Bila boleh melar dalam air. Memegang periuk diperbuat daripada penabat haba seperti plastik. Periuk diperbuat daripada bahan beragam. Takat lebur ais ialah suhu tetap menjadi cecair pada yang tertentu. Okey, very good. Okey, jadi selain daripada sifat fizik yang kita nampak tadi, rupa-rupanya takat didih, kebolehan melarut, ya, takat lebur, ya, konduktor. Konduktor ni pengalir, dan penebat tu adalah bukan pengalir, ya. Okey, semua ni merupakan sifat fizik. Okey. Okey, Haziq, boleh baca tentang sifat kimia jirim. Tadi sifat fizik kan? Selain sifat fizik, setiap bahan juga mempunyai sifat-sifat kimia yang tertentu. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat kimia? Sifat kimia sesuatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Sifat kimia ini bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Rajah 4.0 menunjukkan beberapa contoh sifat kimia jirim. Bahan baharu yang dihasilkan daripada tindak balas kimia mempunyai komposisi kimia yang berbeza daripada bahan asal. Okay, very good. Okay, kalau cikgu tak terangkan ya tentang sifat kimia ni, mungkin kamu susah nak gambarkan lah dah. Tapi buku teks kita ni sangat cantik dibandingkan dengan buku teks yang dulu-dulu. Jadi satu contoh yang dia bagi kat dalam buku teks ni adalah proses yang dinamakan apa tu? Pengaratan. Karak. Kalau kita kata, oh lo bersibuk, karak. Betul ke tak? Okey, rupa-rupanya pengaratan ni Fatin, Haziq dan Aisyah adalah satu kejadian yang kita kata oh biasalah sebab dia besi dia karat lah. Okey, betul. Tetapi rupa-rupanya tindak balas berlaku antara logam, ya, logam tulen tu iaitu besi, dengan air, kehadiran air dan juga dengan kehadiran udara. Maka tiga elemen ini diperlukan untuk proses pengaratan. Sebab apa? Sebab kalau tak hadir salah satunya, tidak akan berlaku tindak balas kimia seperti yang Haziq baca tadi. Bukan tidak balas, tindak. Tindak balas. Kalau ke English dia panggil reaction. Reaction. Okey, jadi bila bahan-bahan tersebut bertindak balas, dia membentuk bahan baru. Iaitu sifat
kimia asal bahan tu sudah hilang. Kalau dulu Haziq, sekarang jadi Haziq Q. Contoh dah. Dah berubah dah. Sebab apa? Sebab tindak balas. Okey, boleh faham? Jadi apa lagi benda yang macam kita tahu bahan kimia bila dia bertindak balas, dia tak balik semula ke bentuk asal dia. Asal dia hidrogen, asal dia gas oksigen, tapi bila bergabung bertindak balas dia menjadi H2O, iaitu H2O adalah air tulen, air kita minum tu. Itu yang dikatakan bahan asal hidrogen dengan bahan asal oksigen bila bertindak balas dia berbeza daripada bahan asal, sifat dia tu berbeza dengan sifat sebelum dia bertindak balas. Macam kita pergi ambil sebut besi tu tumpah dalam sebut garam, contoh sebut kapur ke mak kita pun marahlah capur. Kita pun tak apa, kita pergi ambil magnet di peti. Ambil magnet, suruh letak tu, semua besi keluar. Nampak tak situ? Magnet pula dah. Serbuk garam dengan serbuk besi tu tak bertindak balas secara kimia. Faham dah? Faham. Right. Jadi contoh lain sini ialah petrol, merupakan jirim yang mudah terbakar. Sebab apa? Sebab petrol ni bahan kimia juga ya, yang berasaskan karbon. Lepas tu bila dia dekat dengan api, dia meruap. Bila meruap maka dia terbakar. Sebab itulah kita tengok di mana stesen minyak dia tulis apa? Dilarang merokok. Okey, sebab tindak balas kimia akan berlaku. Okey murid-murid, kita boleh lihat dan jalankan aktiviti 5.2 secara bersendirian di rumah dan membuat video tentang apakah sifat ini adalah sifat fizik atau sifat kimia. Okey, cikgu persilakan Fatin Nuraisha untuk membaca tiga aktiviti pertama. Air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Ais krim melebur apabila terdedah pada suhu tertentu. Kertas terbakar apabila dikenakan haba. Okey, seterusnya. Sudu besi menjadi panas apabila diletakkan ke dalam air kopi yang panas. Okey, good. Kunci berkarat terdedah kepada air dan udara. Ubat melarut di dalam air. Okay, very good. Jadi aktiviti ini cikgu harap setiap daripada yang hadir hari ini boleh bentangkan, nampak tak tu? Bentangkan hasil perbincangan pada rakan-rakan dan guru melalui video yang awak buat lepas ni dah. Cikgu nak kamu kaji selepas kita belajar sikit lagi untuk mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Okey murid-murid, bagaimanakah kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri berkaitan dengan jirim ni? Air laut mempunyai rasa yang masin kerana kandungan garam di dalamnya. Apakah perbezaan ciri antara garam dengan air laut? Garam dan air mempunyai takat didih yang berbeza. Ialah air tersejak menjadi wap air kerana takat didih air lebih rendah daripada garam. Hal ini menyebabkan hanya garam yang akan tinggal. Kita dapat menjelaskan pelbagai jenis bahan berdasarkan ciri-ciri yang berikut. Ketumpatan, takat lebur, takat didih, keterlarutan. Okay, very good. Okay, jadi cuba kita tengok bagaimana air laut ya dikatakan masin ya. Yang kita tahu semua tahu dah air laut masin kan. Okey, dan air laut masin ni rupanya ada garam. Lepas tu karang kita pergi ambil secebok lah air laut tepi rumah kita tu Haziq. Lepas tu jemur tengah panas. Lepas tu kita tengok kalau kita buat proses yang kita dah belajar pada minggu lepas ya, iaitu penyejatan, maka kita akan tengok apa yang tinggal di dasar bekas kita tu. Itu adalah garam lah, garam dan bahan itu kalau kita kira dialah penyebab kepada takat didih air laut kita menjadi lebih tinggi, betul? Betul. Tetapi kalau air tersejak tu yang kata air yang naik itu sebenarnya adalah air tulen, bukan air masin. Sebab itu kalau kita tak ada air, kita boleh rebus air laut, lepas tu kita ambil air yang naik tu, wap air tu yang dah jadi air semula tu. Yang tu boleh minum. Sebab apa Haziq? Tak tahulah saya. Sebab tawar lah. Takkanlah kita nak minum air laut.
Jadi tawar dah air jadi wak tadi. Bila dia tersentuh objek sejuk, contohnya penutup cerek kita tu, dia dah jadi wak air. Air tu tadah ataupun kumpul, boleh minum dah. Dia tak jadi masin dah. Tu cara dia sebab air makin kita minum air masin makin makin dahaga lah. Sebab tu ada lagu tu. Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Itu nasyid tu. Nasyid saintifik. Okey, nampak tak Haziq? Haziq cuba baca dulu. Ketumpatan merupakan satu sifat fizik yang kita boleh kelaskan. Bahan ni bahan tumpat ke bahan yang kurang tumpat? Sila baca. Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Ketumpatan menentukan kebolehan sesuatu bahan untuk terapung dan tenggelam. Bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Sebagai contoh, minyak kurang tumpat daripada air. Okey. Oleh itu, minyak akan terapung untuk Di permukaan air. di permukaan air. Jadual 5.1 menunjukkan beberapa contoh bahan yang dikelaskan mengikut ketumpatan. Okey. Jadi untuk projek based learning yang berasaskan video, ya, murid-murid boleh buat lebih daripada dua bahan. Contohnya kalau dalam buku ni dia buat gelas, ada minyak, ada air. Okey, Haziq boleh ambil satu botol mineral, kemudian kita bubuh air, bubuh minyak, kemudian cari bahan-bahan lain, contohnya ranting kayu, gabus, plastisin, guli, batu, boleh letak je dalam ni. Dan Haziq boleh ceritakan kenapa bahan ni timbul, kenapa bahan ni tenggelam, dan bandingkan bahan-bahan tersebut. Yang mana yang paling tumpat, yang mana yang kurang tumpat, paling kurang tumpat, yang mana yang sederhana tumpat, dan susun bahan-bahan tersebut mengikut susunan. Okey, macam minyak saja. Kita ada minyak petrol, kita ada minyak masak. Nak tengok minyak masak ke minyak petrol yang lebih tumpat. Jadi dia akan duduk dalam satu lapisan yang sangat cantik. Okey, itu dipanggil project based learning yang cikgu boleh bagi markah persembahan kepada murid. Dah selain daripada yang tadi. Okey, dipersilakan Fatin Noraisha menceritakan tentang takat lebur dan takat didih. Takat lebur ialah suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair. Takat didih pula ialah suhu apabila keadaan cecair berubah menjadi gas. Jirim juga boleh dikelaskan berdasarkan takat lebur dan takat didih sesuatu bahan. Alright. Contohnya? Besi melebur pada suhu 1536 Celsius. Darjah Celsius. Ais melebur Darjah Celsius. darjah Celsius. Ais melebur pada 0 darjah Celsius. Okey. Air Seterusnya. mendidih pada 100 darjah Celsius. Okey, very good. Okey. Takat lebur, contoh lain dalam jadual 5.2. Sila baca. Air takat lebur 0 darjah Celsius, takat didih 100 darjah Celsius. Okey, yang ni semua orang tahu. Alkohol, Okey. Alkohol, takat lebur dia? Negatif. Negatif 117. negatif 117 darjah Celsius, takat didih 78 darjah Celsius. Okey. Kuprum 1085 darjah Celsius, takat didih 2592 darjah Celsius. Okey, good. Oksigen negatif 218 darjah Celsius, takat didih negatif 183 Celsius, darjah Celsius. Very good. Okey, cikgu nak tanyalah dalam antara tiga orang ni. Ya, daripada apa yang kita faham tentang takat lebur dan takat didih dalam buku ni, apa makna ya bila air ni takat lebur dia 0, takat didih dia 100. Pada suhu bilik dia panggil,
Dalam bentuk apa? Adakah dia dalam bentuk ais ataupun dia dalam bentuk air mendidih ataupun wap? Cikgu tanya. Dia cair. Dia cair. Okey, ya. Jadi bila dia dalam bentuk cecair, dia memudahkanlah untuk kita minum kan. Okey. Cikgu nak tanya pula, kenapa takak lebur besi sangat tinggi? Untuk cairkan besi. Siapa boleh jawab ni? Kenapa kita perlu takak lebur besi sangat tinggi? Okey, periuk rumah kita dibuat daripada apa? Besi. Logam lah kan? Logam Okey, katalah kita masak nak masak sup tulen tak? Lama ke semetar? Lama. Lama dah. Api panas ke alkohol? Panas. Habis tu panas tu berapa darjah Celsius agak-agaknya? 100. Ratus ke ribu ke tak? Kita tak tahulah. Tapi kalau lah periuk besi yang kita pakai tu takak lebur dia 100 supaya air. Jadi kan? Jadi tak tahulah. Jadi cair lah. Sebab takak lebur. Sebab itulah periuk. Bahan-bahan yang kita guna untuk masak tu, takak lebur dia kena tinggi. Barulah dia tidak mudah. Jawab. Soalan Mudah biasa ni. Tidak mudah lebur atau tidak mudah cair. Okey, satu lagi cuba kita tengok gas oksigen. Negatif 218 takak lebur dia. Dan takak didih dia pun negatif. Apa makna ni? Sangat sejuk. Cikgu pergi Korea, negatif 4 pun cikgu rasa cikgu nak peser. Apatah lagi negatif 218. Boleh hidup ke tak kita? Tak boleh. Boleh. Maksudnya oksigen tu dalam bentuk pepejal. Kalau dia berada dalam suhu negatif 218. Bila dia jadi cecair? Siapa boleh jawab? Tengok jadual tu sayang. Tengok jadual tu. Oksigen. Takak didih ialah negatif 183. Nampak tak? Nampak. Negatif lagi. Bermakna berapa Pak? Suhu bilik kita berapa tadi? Suhu bilik 30. 30. Okey, sekarang semua sedut gas oksigen. Untuk hidup. Okey, adakah kita sedang menyedut cecair? Mana cecair? Tak nampak cecair oksigen ni. Rupa-rupanya dalam suhu bilik iaitu lebih daripada negatif 183 tu, dia sudah menjadi apa ni? Cecair. Loh, sedut cecair ni. Sedut cecair ni. Mana gas oksigen? Kita nak panggil gas tu. Maknanya dalam suhu bilik sekarang ni dia adalah dalam bentuk apa? Cecair. Ya Allah. Gas. Bentuk gas lah ni kita nak sedut ni. Ada nampak cecair masuk dalam hidung cikgu? Tak ada. Okay, so you all faham dah kenapa oksigen ni takak didih dia sangat rendah. Air berapa takak didih dia? Tengok jadual. 100. Okey, katalah cikgu panah lagi air. Air tu masih lagi 100. Tetapi bila dia melebihi takak didih tu, dia dah bertukar menjadi apa? Kita rebus air bila gelegak jadi apa? Jadi wap. Yes, dah jadi wap air. Nampak tak? Nampak. Wap tu gas lah. Okey, katalah 102 darjah. Air sudah menjadi wap air. Okey, sifat fizik yang ketiga ialah keterlarutan. Cikgu persilakan Aisyah Kumaira untuk memberi penerangan daripada buku teks. Keterlarutan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarutan dan membentuk larutan. Sorry, sekali lagi pelarutan ke pelarut awak baca tadi? Pelarut. Okey. Terus, seterusnya? Keterlarutan sesuatu bahan bergantung pada ciri-ciri fizik dan kimia bahan larut dan pelarut. Oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai kebolehan melarut yang berbeza. Kirim juga boleh dikelaskan mengikut keterlarutan bahan. Sebagai contoh, kita melarutkan gula. Bahan larutan di dalam air kopi. Bahan larut ya, bahan larut. Gula tu maksudnya bahan larut, okey? Di dalam air kopi pelarut untuk diminum. Okey, very good. Okey, cikgu pasti walaupun tajuk ni mudah, kalau tengok gambar pun gula dan air kopi kan, tapi cikgu perlu jelaskan istilah-istilah seperti keterlarutan, pelarut dan bahan larut.
dan larutan. Ada 3 benda tu. Catat molek. Aisyah Kumaira. Okey, keterlarutan ni ialah kebolehan bahan larut tu melarut. Contohnya lah cikgu tanya 3-3 orang ni. Apa guna kita kacau gula dalam air? Sebenarnya untuk apa? Nak bagi manis. Nak suruh manis. Okey, lagi ada jawapan lain? Nak bagi ada rasa. Nak suruh rasa lah, rasa manis lagi. Nak boleh rasa tu dia kena apa dulu? Larut. Very good. Dia kena larut dulu. Okey, jadi gula ni adalah dia panggil bahan larut. Gula adalah bahan larut. Ataupun nanti tingkat kedua sikit lagi kita akan belajar gula ni sebagai zat terlarut. Okey, yang keduanya ialah pelarut. Apa contoh pelarut dalam apa yang Aisyah baca tadi? Apa pelarut yang Aisyah baca tadi? Contoh pelarut. Air kopi. Yes, very good. Air kopi adalah pelarut. Jadi kalau bahan larut tu gula, kita pun kacau-kacau dalam air kopi pelarut, maka air tersebut jadi apa? Jadi apa? Jadi air teh ke air strawberry? Teka. Air kopi. Okay, berry dok. Okey, jadi air kopi. Dan air kopi ini adalah larutan. Nampak dah situ? Keterlarutan, bahan larut, pelarut, larutan. Allah, cikgu apa dia ni? Nanti. Dia ada benda yang boleh larut, ada benda yang tak boleh larut. Okey, contohnya kalau cikgu bubuh pasir lah dalam air, larut tak? Tak. Ni yang Aisyah Kumaira kena tunjuk kat kawan-kawan masa buat video tu. Kalau saya letak garam, saya letak gula, saya kacau-kacau, maka larut. Tapi bila saya letak pasir, cuba kawan-kawan tengok, larut tak? Tak larut kan? Inilah yang akan menentukan sifat fizik bahan ataupun jirim. Ada bahan yang boleh larut, maksudnya keterlarutan dia tinggi. Ada bahan yang susah larut, ada bahan yang tak larut langsung. Apa contoh bahan yang susah larut? Kacau-kacau tak larut-larut. Batu tak larut langsung dah tu. Susah larut. Susah. Cari dah bahan tu. Tu penting tu. Kita nak ayat kawan. Mungkin gula halus cepat larut. Gula kasar lambat larut. Ataupun dalam air sejuk gula lambat larut. Dalam air panas Boleh cepat larut. Benda yang ada kat rumah kita je kita buat dah. So cikgu nak yang ada depan cikgu hari ni macam kita adalah duta dalam kelas kita yang akan menceritakan kepada kawan-kawan kita apa yang cikgu terangkan ni, dan selebihnya lagi kita boleh buat aktiviti. Nampak tak aktiviti kat bawah tu? Macam Aisyah Kumaira boleh tiru saja aktiviti 5.3 untuk mengelaskan bahan-bahan seperti garam, ranting kayu, minyak masak, gabus, guli kaca, pasir, gula pasir. Pasir, gula pasir lain tau. Dan serbuk koko ataupun kalau tak ada koko, serbuk apa? Serbuk Milo boleh? Milo dah. Okey. Lepas tu ketumpatan berbanding dengan air, keterlarutan dalam air. Okey. Ketumpatan tu hak siapa? Ketumpatan tu? Haziq. Keterlarutan hak Aisyah dah. Aisyah Kumaira. Alright. Okey, jadi untuk hari ni kita buatlah jawab soalan latihan formatif 5.1. 5 contoh jirim yang berada di sekeliling kita. Apakah 2 sifat jirim? Adakah semua hidupan ialah jirim? Dan cikgu bagi dah minggu lepas soalan ni benarnya. Terangkan pendapat. Ya, Sarah menterlangkupkan. Ni pun boleh buat aktiviti ni. Menterlangkupkan sebuah bikar kosong ke dalam sebuah besen berisi air. Sarah mendapati bahawa air tidak dapat memasuki bikar sepenuhnya. Okey, sebab apa? Apakah kesimpulan yang dapat kita buat daripada pemerhatian Sarah? Nak ayat bahawa apa? Udara adalah jirim dan memenuhi Ruang. Jirim. Ya, rupa-rupanya bahagian hak air tak boleh masuk tu sebab dah penuh dengan jirim udara. Udara pun adalah jirim sebab udara ni boleh mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, contoh dia tengok muka surat 140. Ni cikgu buat dulu. Ni pun boleh buat kat rumah. Cikgu buat dalam makmal ni. Okey, ada tak belon kat rumah? Kita buat kalau ada belon, ambil ranting kayu, ambil tali ikat, lepas tu gantung belon. Lepas tu tiup dua-dua belon tu
sama besar lah lebih kurang dah. Lepas tu efek Peter selotip sikit di balon, ambil jarum. Cocok. Balon. Lepas tu kita akan nampak apa? Cikgu malah royak. Siapa rasa nak buat? Dia buat, tapi ingat masa buat mesti ada video. Tunjuk ke kawan kita dalam kelas. Okey, cikgu tak kenal you all lagi sebenarnya. Tapi kamu mesti mengenali cikgu. Cikgu Azizah ni suka tengok video-video murid dan cikgu akan masukkan dalam YouTube sekiranya murid-murid boleh buat video yang comel-comel. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you all. Bye. Bye-bye. See you. I miss you. Okay. Bye Fatin. Bye Aisyah. Bye Haziq. Bye-bye. Okay.